Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Aku mengharapkan bagi kamu kebaikan di dunia dan di akhirat. Dunia itu adalah penjara orang mukmin. Jika dia melupakan penjaranya, dia akan merasakan kelapangan. Orang-orang mukmin itu dalam penjara, dan orang-orang arif pula di dalam kesyukuran. Mereka tiada merasakan lagi penjara dunia itu, kerana mereka telah diberi Tuhan minum dari minuman rindu kepada Tuhan, minuman kemesraan kepadanya, minuman permohonan kepadanya, minuman lalai terhadap manusia dan ingatan kepada mereka. Dia telah memberi mereka minuman ini sehingga mereka mabuk, tidak sedarkan kehadiran diri mereka lagi, dan hanya sedar dengan kehadiran Tuhan dan siapa yang berada dengan Tuhan sahaja. Mereka terhindar dari penjara dan orang-orang yang masih dalam penjara. Telah disegerakan buat mereka ini di dunia lagi akan neraka dan syurga mereka. Berbantah-bantahan itu neraka mereka, sedang redha dengan takdir Allah adalah syurga mereka. Kelalaian itu adalah neraka mereka, sedang kesedaran pula adalah syurga mereka. Kiamat itu pada orang awam adalah penghisaban terhadap baik buruk diri mereka, dan bagi para orang khusus ialah sungutan. Bagaimana tidak sampai begitu? Sebab mereka sudah adakan kiamat atas diri mereka dari sejak di dunia lagi. Mereka telah menangis sebelum kena pukul. Maka sangat bergunalah tangisan itu di masa hendak dipukul. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah telah dilihat dalam mimpi. Maka ia ditanya, apa yang dibuat Tuhan kepadamu? Jawabnya, aku telah ditahan di hadapan Allah. Lalu dia berkata, wahai Sufyan, tidakkah engkau tahu bahawa aku ini maha pengampun lagi maha mengasihani? Engkau menangis dengan tangisan yang keras itu kerana takut kepadaku. Apakah engkau tidak malu kepadaku? Singkirkan tabiatmu, hawa nafsumu dan syaitanmu, dan jangan bergantung kepada semua itu. Jika ini sudah engkau buat, maka isytiharkan permusuhan antaramu dengan teman-teman yang jahat itu. Jangan lagi engkau berkawan dengan mereka sehingga mereka mengikut jejak langkah kamu. Taubat itu adalah hati kerajaan. Siapa yang bertaubat dan tidak mengubah apa yang pernah dilakukan sebelum bertaubat itu, maka dia telah berdusta dalam taubatnya.
Jika engkau ubah sikapmu, nescaya Allah Ta'ala akan ubah apa yang engkau tanggung. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jangan sampai engkau suka menganiaya orang lain di dunia, kelak engkau akan dihukum di akhirat. Berlaku adil di dunia, dan engkau tidak dipesongkan dari jalan menuju syurga. Kegelapan itu terjadi bila orang meninggalkan keadilan. Maka dipesongkannya dari jalan menuju ke kampung ahli keadilan. Biar setiap sesuatu itu dilakukan pada tempatnya, supaya terjadi bagimu suatu tempat di sisi Allah Ta'ala. Begitulah keadaannya di akhir zaman ini. Aku lihat kamu suka mengubah dan menukar. Dan kerana itu aku bimbang kelak kamu nanti diubah dan ditukar. Mesti nanti ada sesuatu yang diubah dan ditukar. Akan tetapi yang dipandang itu mesti disembunyikan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bicara Syekh Abdul Qadir dalam nasihat dan wasiatnya, yang pertama tentang keadaan manusia di dunia ini, di kalangan orang yang beriman dan di kalangan orang yang arif, yang mengenali Allah SWT. Bagaimana sikap mereka di dunia ini. Dan perkara yang kedua, tentang membuang segala perkara yang menghalang kita daripada bermuafakah, daripada tunduk dan akur kepada segala perintah Allah SWT. Dan perkara yang ketiga ialah membenarkan taubat dengan mengubah segala perkara yang merosakkan nilai taubat itu sendiri. Dan perkara yang keempat yang ditekankan ialah berlaku adil dan semua perkara. Dan perkara kelima yang ditekankan ialah tentang jangan suka mengubah, kelak kamu akan diubah. Yang ini mengubah keadaan-keadaan dan hal beragama yang boleh menyebabkan diubah kedudukan kita di sisi Allah SWT. Baik, perkara pertama yang disentuh ialah bagaimana keadaan orang beriman hidup di dunia. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang beriman. Artinya orang beriman secara umum dalam kehidupan di dunia ada sekatan-sekatan yang menghalangnya untuk bertindak bebas mengikut hawa nafsu dan keinginan, yang menghalangnya daripada mengikut apa yang dicita-citakan. Maka semuanya ini menunjukkan bagaimana orang beriman perlu patuh kepada peraturan. Kita orang beriman sebagai contoh, ada wanita tertentu yang kita tak boleh kahwin. Maka itu satu halangan. Walaupun kadang-kadang hawa nafsu kita, keinginan kita nak, tapi tak boleh. Seperti berkahwin dengan isteri orang sebagai contoh. Sebahagian mungkin diuji dengan jatuh cinta kepada isteri orang lain. Tapi bila dia tahu dia orang beriman, perkara itu diharamkan. Maka dia mengawal dirinya. Dan sebahagian pula, secara hukum dan makna penjara, dia tidak boleh berkahwin dengan perempuan yang berada dalam iddah. Maka dia wajib menunggu untuk satu tempoh sehingga tamat iddah. Dan orang beriman tidak boleh terlibat dengan wang-wang haram, walau dia berkeinginan rasuah, wang yang mudah, yang dianggap mudah walaupun sebenarnya susah, judi. Yang mereka sentiasa berkata, nanti kami menang loteri, nanti kami menang judi. Seperti mudah,
Demikian yang haram itu syaitan cuba gambarkan ia mudah. Wala sukar. Maka keinginan seorang yang hendak nikmat seumpama itu akan terhalang kerana dunia ini penjara, ada peraturan. Sebagaimana orang duduk dalam penjara, ada waktu dia mesti berada dalam sel dia. Ada waktu dia mungkin keluar sedikit bebas daripada selnya, tapi masih dalam lingkungan penjara. Dia mesti menunggu untuk satu waktu dia dibebaskan. Kerana itu roh orang beriman seperti burung dalam sangkar. Bila mana mati, maka burung ini akan terbang bebas. Perumpamaan dia. Umpama orang beriman ini seperti sekarang kita berada dalam sangkar. Kita seperti burung. Dia boleh terbang, tapi keterbatasan sangkar tadi. Tapi bila mana sahaja dibuka sangkar, maka roh ini terbang bebas. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka orang beriman sentiasa berada dalam jiwa mujahadah. Antara perkara yang dibolehkan, yang dilarang. Antara perkara yang sentiasa diingatkan. Ya, kita tak boleh tidur sehingga mengabaikan solat. Bagaimanapun kita penat dan mengantuk, kita bangun juga solat subuh. Bahkan bila iman kita lebih tinggi, kita bangun juga solat tahajud walau mengantuk. Kita menghalang hawa nafsu kita untuk makan dan minum di bulan Ramadan. Bila iman kita lebih tinggi, menghalang diri kita makan dan minum walau di bulan lain dengan berpuasa sunat. Maka semua kita lakukan dengan mujahadah. Seumpama kita berada dalam penjara. Kita memahami larangan ini sebab depan kita pahala dan dosa. Akhirnya atas nama iman kepada Allah, yakin kita pada Allah, lalu kita menghadapinya walaupun dalam keadaan kita bermujahadah, walau dalam keadaan kita tak suka. Dan Allah sebut sendiri bagaimana keadaan ini memang ada pada kita. Allah berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu benci sesuatu tapi ia baik bagi kamu. Allah sebut, memang kita kadang-kadang ada sifat benci, tapi kita lawan. Benci bila orang zalim kita sebagai contoh. Ya, kita nak je buat benda yang sama macam dia, atau mungkin lebih. Tapi oleh kerana Islam tidak membenarkan kita buat lebih-lebih, kita menahan diri kita. Dan kadang kita benci ni. Ada kalangan keluarga kita, kerabat kita. Bila kita tolong, kita bantu, dia tak terima kasih, kita datang benci. Tapi oleh kerana perintah Allah untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, lalu kita melawan benci kita. Kita lawan benci. Banyak mana dalam hidup kita, kita lawan benci kita. Ya, benci satu fitrah yang ada pada kita. Kita dapat lihat pada ekspresi muka. Tengok satu, kita pun datang benci. Namun kita lawan. Ada waktu suami benci tengok isteri dia, tapi dia tahu dia suami, dia perlu buat tanggungjawab. Ada waktu isteri benci melihat suami, tapi dia tahu dia isteri, dia perlu melakukan tanggungjawab. Kebencian itu fitrah. Tapi kerana dia orang mukmin, dia melawannya. Dia menolak ke tepi, melihat hikmah. Kita kalau berlaku musibah pada kita, kita datang rasa benci. Kenapa berlaku? Kalau tidak berlaku, tapi kita lawan. Bukankah kita wajib beriman pada qada dan qadar? Bukankah wajib kita menerimanya? Ya, kita memujuk diri kita dengan apa yang ilmu yang kita ada. Dan kita ada sahabat-sahabat yang baik, kita redha lah. Itu baik untuk kita. Ya, saya redha walau berat. Yang kematian suami, yang kematian isteri, yang kematian anak-anak. Dalam dirinya ada tekanan yang kuat, tapi dia mempelajari redha. Ini sahabat kita yang ditimpa banjir di Terengganu, di Kelantan. Sahabat-sahabat kita yang macam-macam musibah yang menimpa mereka. Dan juga kita dalam kehidupan seharian. Dalam diri kita ada kebencian. Kenapa berlaku pada saya? Kenapa berlaku macam ni? Namun kerana kita orang beriman, kita yakin ada hikmah, ada sebab. Kita memujuk diri kita dengan ilmu yang Allah beri pada kita. Kita memujuk diri kita dengan iman yang masih ada dengan kita. Sehingga Allah Ta'ala tidak mensia-siakan apa yang kita harapkan, sehingga kita nampak sesuatu yang baik. Yang ini yang Allah sebut dalam Quran, asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Yang kamu benci, nanti kamu lihat benda yang baik. Maka inilah proses. Kadang-kadang tuan-tuan dalam kehidupan, kita benci dengan anak-anak kita. Marah, ialah di sekolah malas.
Kita cakap tak dengar kata, nakal, degil. Allah. Kalau tidak, kerana kita masih ayah yang perlu bersabar, mau kita cekik je sampai mati. Tapi kita tahan. Anak-anak ni memalukan kita. Tak sekolah cikgu panggil, ni langgar disiplin. Ni kawasan perumahan pun orang beritahu anak awak ni selalu kacau anak orang. Tekanan, malu. Tapi kita yakin ini satu ujian Allah. Akhirnya kita melihat sesuatu yang menggembirakan tentang anak kita. Dia boleh jadi orang baik, dia berjaya, dia beri manfaat. Ada orang-orang yang kita tengok dulu nakal, hari ini dia beri manfaat pada masyarakat. Dulu mungkin masyarakat anggap dia ni macam orang minyak je, lembaga hitam. Ni ada kat kampung menyusah ni, budak ni. Kita pun tumpah malu sebab anak kita. Tiba-tiba dia kembali semula dengan beri manfaat. Allah tak sangka baik. Dulu tak macam ni, baik sungguh. Menggembirakan hati mak ayah dia, menggembirakan orang kampung. Ini kerana kita sabar. Kita sabar. Kita mukmin, duduk dalam dunia seumpama penjara. Di sana tuan-tuan ada orang yang lebih hebat, tinggi. Mereka ni orang arif. Orang arif dia tidak pernah melihat dunia ini penjara. Dia lupakan penjara itu. Maksudnya bagaimana? Kerana kalau kita duduk dalam satu tekanan, kita duduk fikir tekanan tadi, maka kita selamanya akan tertekan. Orang yang duduk dalam penjara, duduk fikir dia duduk penjara, maka dia akan tertekan. Cuba lupakan penjara. Dan hidup dengan kegembiraan. Umpama macam ni, tuan-tuan sekalian. Kita kalau pada tubuh badan kita ada kecacatan. Ada kecacatan yang pada pandangan orang lain cacat. Orang kata kita pendek lah contohnya. Malu, geng-geng kita semua tinggi. Cuba lupakan benda tu untuk kita ingat benda lain yang lebih bermakna. Ada seorang hamba Allah, kata ustaz saya malu pendek. Sebab kawan saya tinggi. Dari kawan Mak Saleh semua tinggi. Saya malu macam mana? Saya kata kena terima keadaan. Kerana kita ada kebaikan lain yang mereka dan orang sekeliling kita akan melihatnya. Maka jangan ingat kecacatan itu, kerana selamanya kita akan hidup dengan benda itu. Itu ada orang yang sampai buat operation untuk tinggi. Dia patahkan tulang, suruh doktor patahkan tulang, letakkan satu alat untuk tulang itu hidup, biar dia lebih tinggi. Dia berjaya tinggi tapi dengan penderitaan. Dengan penderitaan. Kerana dia tak redha dengan apa yang Allah berikan padanya. Dan kalau dalam hidup kita ni ada benda yang ada kecacatan, cuba lupakan benda tu. Lihat nikmat lain yang Allah beri pada kita supaya kita rasa gembira. Baik, kita nak sebut satu kelompok manusia, orang arif nama dia. Orang arif bila dia tak melihat semua atas dunia ni bebanan, dia melihat semuanya kebaikan. Semua kebaikan. Kalau ditimpa musibah, dia tersenyumkan dia kebaikan, pahala untuknya. Maka dia tidak pernah menganggap dunia ini sebagai penjara. Tetapi baginya ia syurga sebenar. Maksud syurganya ialah dia dapat beribadat pada Allah, dia dapat merindui Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata ulama, di dunia ini ada syurga. Apa itu syurga? Ma'rifatullah. Siapa yang mengenali Allah di sini, dia akan merasakan dunia ini syurganya. Kan di sini dia boleh mentaati Allah. Dia boleh solat, dia boleh berpuasa, dia boleh buat ibadat macam-macam. Maka dia rasa gembira dengan ibadat dia. Dan dengan segala ujian yang dia dapat, dia rasa seronok. Tidak datang ujian ini melainkan untuk mengangkat darjat. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir dalam memberi makna golongan arif ini, mereka ini telah diberi minum oleh Allah. Dengan apa? Minuman kerinduan. Sentiasa rindu Allah. Mereka ini diberi minuman kelalaian, yakni lalai daripada semua masalah dunia dan manusia. Tak pandang orang. Orang nak kata apa pun kata, dia pun tak kisah. Orang nak kata dia mengada-ngada ke, orang nak kata dia sombong, silakan, dia tak kisah, dia tersenyum. Dia tidak menganggap apa-apa pun kata-kata manusia. Kalau kita, setengah orang dia panggil dah lali dah. Tapi mereka ni bukan lali, mereka tak lali kata-kata manusia. Memang mereka tak pandang pun kata-kata manusia. Ni orang-orang yang bisa duk mengadap internet setiap hari, duk berlawan dengan netizen. Dia layan, netizen cakap apa dia layan. Yang ni maki dia. Last kali tak, hang nak kata apa katalah, aku dah lali dah. Walaupun disebut dia lali, maksud dia nak cuba nak hentikan orang tu bercakap begitu.
Nak cakap apa, saya tak kisah. Tapi sebenarnya maknanya dia dah sampai maksimum kesabaran. Dia tak mampu sabar lagi. Tapi orang arif bila tidak, dia bukan lali, tapi memang dia tak pandang pun benda tu. Umpamanya ialah contohlah kalau kita bersiar langsung dalam internet ni, kita memang tutup ruang komen terus. Dan kita tak pernah pandang komen tu. Kita tak pernah rasa hatinya komen tu. Tak rasa apa-apa. Maka orang arif billah, dia tidak pernah pandang manusia. Dia tidak pernah pandang, sebab itu jiwanya tenang. Dia lalai daripada manusia, pujian manusia atau kejian manusia, kerana dia sentiasa bersama Allah. Dia cuma sedar kehadiran Allah dalam hidupnya, bukan yang lain-lain. Dan umpama gini, seorang ni, kalau dia bercinta pada sesuatu, dia akan lupa kehadiran yang lain. Kalau ada seorang hamba Allah, ada seorang perempuan yang disukai atau seorang lelaki yang disukai, maka walaupun perempuan ini berada dalam kelompok ribuan wanita, dia tak nampak wanita tu. Dia nampak seorang ni yang bakal jadi isteri dia ni. Dia nampak seorang lelaki ni yang bakal jadi suami. Yang lain seperti ruyuk hilang. Begitu seorang cinta pada Allah, semuanya hilang malaikat Allah dalam kehidupan. Ini orang arif billah yang melihat segala ujian-ujian dalam dunia ini sebagai perkara biasa. Dan setiap kali diuji, maka mereka membuktikan mereka terbaik. Mereka tak perlu bermujahadah sebagaimana orang mukmin biasa. Mereka tak perlu bermujahadah untuk menerima takdir Allah, kerana mereka sudah menerimanya sebelum itu. Syekh Abdul Qadir Jilani, waktu mana dia beritahu anak dia mati, Tok Guru nak beritahu anak Tok Guru mati, saya dah tahu lama. Dia baru mati. Tak, saya dah tahu setiap yang hidup akan mati. Maka saya dah tahu lama. Saya sudah menerimanya daripada awal lagi. Jadi sebelum saya dapat anak, saya sudah terima anak saya akan mati. Itu macam orang yang masuk bisnes. Dia dah tahu bisnes akan rugi. Sebab dia boleh rugi, dia okey. Sebab dia dah tahu. Dengan orang yang masuk bisnes, dia fikir untung je, tak pernah fikir rugi. Ini rugi sikit, dia punya gila lain macam. Itu geng-geng yang melabur tu. Sebab waktu melabur dan otak dia untung, itu kena tipu. Sebab dalam Islam dia sebut berniaga, sebagaimana awak fikir untung, awak juga kena fikir rugi. Itu yang menjadikan jiwa kita besar bila kita masuk dalam suatu bidang. Tapi jenis-jenis yang macam saya katakan, dia tak nak berniaga, dia nak melabur. Jadi geng-geng ni tahu orang-orang ni dia cuma fikir untung. Dia cerita untung, dia tak cerita rugi. Kita punya seronok labur 100,000, labur 200,000. Ni duit pencen kita habis. Tiba-tiba dia beritahu rugi lah kita. Dia punya mengamuk, marah, report polis lah, bla bla, dan macam-macam. Dia rasa dia kena tipu. Sebenarnya dia sudah tipu diri dia pada awal lagi. Kita tuan-tuan bila masuk bidang, apa-apa bidang, kita tahu dia ada rugi, dia ada untung. It's simple. Orang masuk dalam rumah tangga, tapi dia ajar dengan cinta palsu. Seolah-olah semuanya dia berfantasi dalam cinta. Barangkali mak ayah dia tak ajar. Bagi dia kalau dia kahwin, dia akan jadi Romeo dan Juliet selama-lamanya. Tuan-tuan, kapal yang belajar di lautan, kadang-kadang angin itu tidak bertiup mengikut arah yang nak pergi. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ombak tak macam dijangka. Dia ingat tenang, rupa-rupanya ganas. Tapi bila dia terlalu berfantasi, bahkan dia tak ada orang ajar dia, bila rumah tangga dia ada masalah sikit, dia pun down, dah cerai. Tapi orang yang dia ajar, mak, kau nak masuk rumah tangga, ada waktu senang, ada waktu memang agak struggle. Ni sedangkan lidah lagi tergigit. Kita dah diberitahu. Kita beritahu anak-anak kita yang nak kahwin. Rumah tangga ni persefahaman, tolak ansur, saling menerima kekurangan. Kita tahu jihad anak kita. Jangan dia berfantasi di bulan madu. Jangan dia berfantasi di planet lain. Ini dunia. Kadang-kadang kamu lihat pada pasangan kamu apa yang kamu tak suka, maka sabar. Kadang-kadang dia akan memarahi kamu seperti kamu ni orang asing. Marah sungguh-sungguh. Kadang-kadang dia membenci kamu lebih daripada orang lain benci kamu. Dan semua benda ni kita kena terima, hadam dengan baik. Orang yang dia beri taklimat betul dalam rumah tangga, dia masuk rumah tangga, dia jiwanya besar. Dia dah bersedia. Ada waktu mungkin isinya akan sekian-sekian. Akhir segala kekurangan rumah tangga diharungi dengan baik. Sebab dia dah diberitahu. Tentang kita dah diberitahu dunia ni macam ni. Sebab tu kalau kita baca kitab La Tahzan, dia ada satu bab. Dunia memang begitu.
Last memang kita tak ada jawapan untuk menghadapi dunia. Memang dunia macam tu. Macam anak-anak kita lah. Dah tak erti dah nak budak tu macam gitu. Budak dia macam gitu. Maka itu yang memujuk kita. Ada seorang ulama, bila dia mengajar ni, anak-anak, mak ayah buat anak. Bila mak ayah buat anak, anak memang bising. Lalu orang ramai takut ganggu Syekh. Syekh, maaf kami Syekh, duk bawa anak bising. Syekh ni dia mesra dengan anak-anak. Dia kata budak-budak memang macam tu. Kalau dia diam, dia bukan budak-budak, dia orang tua. Dia kalau kat belakang tu orang tua yang main berlari-berlari, itu memang pelik. Dah budak, dia mari, memanglah dia berlari sana melompat. Budak-budak. Lihat bagaimana Syekh sebut satu benda yang akhirnya orang terima, budak macam tu. Jadi dunia memang macam tu. Kahwin, isteri memang macam tu. Anak memang macam tu. Suami memang macam tu. Bila kita terima, memang begitu yang kita kena tempuh. Pak, bini saya duduk mengajuk, Ustaz. Tak nak makan dah. Mana nak buat, Ustaz? Perempuan memang macam tu. Awak kahwin siapa macam tu lah, dia mengajuk. Jadi sabar. Ustaz, suami saya Ustaz, semua benda dia marah ke saya. Dan lelaki macam tu, memang suka marah. Sabar. Ada waktu, itulah ayat dia. Tentang orang arif billah, dia tahu dunia memang macam tu. Kita buat baik orang kata, kita buat tak baik pun orang kata, kita tak buat apa pun orang kata. Itulah dunia. Sebab itu kita diminta cari redha Allah. Apa pun kita buat, manusia tak akan setuju dengan kita. Tak akan. Kita cakap, manusia tak akan setuju dengan apa kita cakap. Sebagai mungkin setuju. Sebagai, patutnya ada 3 golongan manusia. Patut 4 Ustaz, bukan 3. Dia kata, kenapa pula 3? Sebenarnya 2 je. Dah berbaloi istilah. Kita berbaloi istilah. Kita tak akan jumpa muafakah manusia. Sebab itu Allah ajar kita ikhlas. Supaya kita cari muafakah Allah je. Manusia-manusia ni, biarkan dia. Dia memang macam tu. Dia bercakap berdasarkan apa yang dia tahu je. Dia tak mengetahui semuanya. Dan sebagian bercakap dengan apa yang dia tak tahu pun. Dia cakap. Itu musim-musim banjir. Dia kalau kat Terengganu lah banjir. Setiap kali banjir mesti dia cerita empangan kenyir pecah. Itulah cerita dia. Ni pecah pula. Kawan keduk kat empangan kenyir. Mana pecah okey je. Mesti bawa video bawa pecah. Video lama. Tetapi paling bimbang sewaktu berlaku musibah, ada orang tidak bertanggungjawab sebarkan video yang tak bertarikh, video yang bila punya, tapi mereka terus sebarkan. Asalkan mereka dapat sesuatu yang agak mereka menganggap akan dapat sesuatu pujian. Akhirnya setiap kali berlaku musibah, saya tak nafikan ada video yang baik, yang bagus beritahu keadaan. Tapi kita bimbang orang-orang yang tidak menapis maklumat. Akhirnya dia buat video lama. Orang minta tolong yang lama-lama punya. Benda yang berlaku lama. Semua benda-benda ni menjadikan yang cemas makin cemas. Dia makin cemas. Kita tak nafikan bagus yang saya buatkan video maklumat. Tapi biar dia update. Ni hari sekian. Jangan video tak ada tarikh, tak ada apa, cuma cerita. Lalu bimbang semua orang. Macam saya kata, kalau di Terengganu setiap kali banjir mesti orang kata ni empangan kenyir pecah. Tapi pas habis banjir tak ada pula orang baiki empangan tu. Dan namanya pecah patut baiki ini sebab dia lepas air ini. Dia punya rumus tu kuat. Terlalu kuat. Kita tak nafikan kalau memang Allah takdirkan dia pecah, dia akan pecah lah suatu hari nanti. Tapi kita nak beritahu tentang bagaimana ketelusan maklumat. Kita yang ada Facebook hari ni, ada IG, tangan kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Dan ini akan bertanggungjawab. Dia akan berbicara di hadapan Allah. Yang kita sebar betul atau tak. Dan kita takut. Kita tak mahu sebar melainkan maklumat itu betul. Kita tidak mahu menambahkan penderitaan atas penderitaan orang lain. Kita ingat dulu bila Rayyan di Morocco jatuh lubang. Pagi lepas tu orang keluar video, budak tu dah selamat. Dah keluar. Daripada satu page. Pada budak tu mati dalam tu. Dia cerita dia beri harapan paling. Rupanya video tu di Burma. Tempat lain. Tapi mengambil kesempatan, mereka nak cepat beri maklumat. Khabar ajil. Nak terkini. Macam juga perang Ukraine dengan Rusia. Ada yang cuba beri maklumat terkini. Walau tidak begitu. Sebab itu bagaimana penting kita tasabut. Baik, kembali pada orang arif billah. Tentang orang arif billah, mereka kenal dunia macam mana.
penuh dengan fitnah, kebencian. Maka mereka melihat sesuatu yang menjadikan mereka bahagia dengan Allah. Mereka melakukan semua kerana Allah, maka mereka terhindar daripada segala perkara yang menjadi belenggu penjara. Baik, orang mukmin masih lagi struggle. Macam kita masih struggle dalam menghadapi setiap ujian. Orang arif billah, mereka ini sudah melaluinya dengan tenang. Mereka tenang. Dia umpama macam ni, tuan-tuan, kita kalau tengok orang sakit, kita dah jadi gabra, panik. Tapi doktor yang di hospital tu, dia dah biasa. Orang jadi doktor ni, okey, nanti saya ubat. Kita macam bini, kita beranak, nak beranak, kita punya gabra lain macam. Tapi kalau kat hospital, nurse call, doktor ni nak beranak, tak apa, saya mandi dulu, nanti pukul 3 je datang. Kita dah gabra, dia tenang. Sebab dia dah tahu perjalanannya macam mana. Kita yang nak jadi ayah ni gabra, takut. Nanti terberanak doktor tak ada, macam mana, budak ni macam mana. Bila nurse tu call doktor datang, ni nampak dah buka berapa inci. Ni maklum orang beranak macam tu, berapa inci, buka dia. Dia tak apa, awak layan dulu, saya nak mandi dulu, saya nak breakfast kejap, saya nak sekarang. Nanti petang saya datang. Dalam hati kita, doktor ni tak sayang nyawa orang ke? Padahal dia dah tahu semua benda tu, dah tahu. Dia ada bacaan dia. Akhir dia datang, dah beranak. Di tangan dia juga beranaknya. Dia dah agak, ni gini. Tentang kita, umpama begitulah kita dengan orang arif billah. Orang arif billah dia tahu dah. Dia tengok dari awal, dia tahu, ini kesudahannya begini. Tetapi bila kita sayang orang, satu hari nanti orang kita sayang akan hilang daripada kita. Itulah satu fitrah yang berlaku atas dunia. Itu sunnatullah. Sehingga orang kata, Ustaz, kenapalah orang yang saya sayang lari seorang-seorang, hilang seorang-seorang. Itu dunia memang macam tu. Sehingga kita bersendirian dalam kubur. Isteri kita, anak kita, semua. Kita akan bersendirian nanti. Itulah hakikat kehidupan. Kita ada anak 7, 8, ibu 14 anak. Satu masa seorang-seorang lagi. Yang sulung ke sana, yang tengah ke sini. Habis. Tinggal kita berdua. Merenung bilik 14 biji. 14 bilik tengok. Kita cuma melihat kenangan. Itulah dunia. Kita tak boleh paksa anak, jangan gimana kahwin bodoh dengan aku. Bila kita tidak meraih sunnatullah, kita juga akan menderita lebih teruk pada tu. Kita terpaksa lepaskan dia. Waktunya kita lepas. Waktu dia patut masuk universiti, lepaskan dia. Tak nak Ustaz, dia jangan pisang saya, jangan masuk universiti, duduk je kat rumah. Kita akan mendapat derita lebih teruk. Sebab bila kita tak ikut sunnatullah, maka bila kita tak ikut kebiasaan yang Allah tetapkan pada kita manusia, kita sebenarnya menambah penderitaan untuk kita. Tenang je. Bila sunnatullah, pasangan kita akan mati. Sunnatullah. Tak, saya tak nak dia mati, saya tak nak dia mati. Tak nak macam mana dia mati? Melainkan kita tambah penderitaan. Itu ada orang yang bila mati pasangannya nangis sampai buta. Tengok kasih selamat je buta. Ada seorang hamba Allah cerita, Ustaz, bila suami dia meninggal, dia nangis sampai buta mata. Ya, bila tak meredai sunnatullah, maka Allah hukum dia. Yang Allah tak hukum orang lain. Orang lain pun mati juga, suami bini dia, tapi okey, tak buta. Kenapa? Sebab dia faham sunnatullah. Bila kita tak boleh terima, maka Allah akan hukum kita lebih daripada orang lain. Ia sunnatullah. Sebab tu kita diajar menerima takdir Allah. Jadi orang arif billah, dia faham sunnatullah. Dia faham. Sebab itu Nabi SAW bila dia tolak dakwah, Nabi sebut macam ni. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau ini bukan tanda engkau murka, aku tak peduli. Biarlah aku tu ditolak. Tetap bayangkan nak dakwah orang ni bukan senang. Dia maki, hamu. Sebelum Islam berkembang macam hari ni kita lihat, Nabi SAW melalui detik-detik yang paling sukar dalam hidup baginda. Bayangkan daripada seorang, ubah dunia. Bermula isterinya beriman, kemudian anak angkatnya beriman, sahabat rapatnya beriman, kemudian sebahagian orang yang beriman, yang lain mula menolak, menunjukkan provokasi yang kuat. Sehingga peringkat-peringkat yang Nabi lalui begitu perik selama 13 tahun di Mekah. Tapi Rasulullah sebut begini je, kalau ini bukan tanda engkau murka, ya Allah, aku tak peduli. Orang kenal Allah. Jadi martabat orang arif billah, dia mengenali sunnatullah. Dia akan terima sakit, dia akan terima kematian, dia akan terima kerugian, dia akan terima apa pun berlaku dalam dunia.
Kalau hari ni kita bersama, kemudian berpisah, dia terima benda tu. Dia akan berlaku. Saya tahu cepat atau lambat dia akan berlaku. Maka kita dah bersedia dengan ketabahan kita. Kita dah bersedia dengan redha kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, mereka ini telah disegerakan syurga dan neraka mereka. Syurga itu bagi mereka ialah bila mana mereka redha dengan takdir Allah, itulah syurga. Tapi bila berbantah dengan takdir Allah, maksud lawan takdir Allah, tak setuju, maka itulah sebenarnya neraka. Mereka faham. Tuan-tuan kita faham syurga neraka sana je. Ya benar. Tapi di sini macam saya sebut, sebagian ulama kata di sini ada syurganya dan ada nerakanya. Syurga tu yakni ketenangan, tenang. Bila kita bersetuju dengan segala takdir Allah, itulah syurga kita. Sebab tu orang ni tenang, apa pun berlaku. Tapi bila kita berbantah-bantah dengan takdir Allah, ya Allah, kenapa kena aku? Kenapa berlaku kat aku? Kenapa berlaku hari ni? Kenapa tak esok? Duk kenapa? Akhirnya kita sebenarnya meletakkan diri kita dalam neraka, yakni ketidaktenangan. Tak tenang, kenapa lah aku kahwin dengan orang tua? Kenapa lah aku kahwin dengan lelaki macam ni, perempuan macam ni? Maka kita tak tenang. Ada seorang lelaki, mukanya hodoh. Cerita ini dibawa oleh Imam Al-Asma'i rahmatullahi alaih. Dan ada seorang perempuan lagi lawa, bini dia tu lawa sangat. Asma'i tengok pelik. Si isteri lawa sangat, suami ni hodoh. Lalu Asma'i mendekati wanita ini. Boleh saya tanya, macam mana awak boleh terima suami yang hodoh? Ya, yang hodoh terima yang lawa tu biasa. Tapi ada yang lawa ni, kenapa boleh terima lelaki hodoh? Apa kata dia? Barangkali ada kesalahanku sehingga Allah hukum aku dapat suami yang hodoh. Dan barangkali suamiku ada kebaikan dia buat sehingga Allah balas dia dengan isteri yang cantik. Ya, dia boleh terima benda tu. Barangkali Allah menegur aku atas kesalahan aku, maka aku dihukum dengan mendapat suami macam ni. Dan suami aku barangkali dia ada buat benda baik sehingga Allah beri dia kelebihan dapat isteri lawa. Dan lihat bagaimana dia menerima keadaan tu. Jadi dia tenang. Tak ada mengeluh bini lelaki saya hodoh, nak bergambar pun malu. Tu Facebook muka dia je, muka lelaki tak ada. Setengah lelaki pun sama, tak letak. Yang tak letak muka isteri ni banyak sebab lah. Salah satunya mungkin bini tak lawa tu tak letak Ustaz, atau saja nak ngaku bujang lagi. Mungkin juga perempuan pun sama. Kadang-kadang dia tak letak suami muka dia. Senang orang nak like dia, kalau letak muka suami nanti orang tak like. Tapi ada orang mungkin malu dengan pasangannya. Tapi lihat bagaimana orang ini, dia tenang. Barangkali suami aku inilah satu pelajaran Allah beri pada aku, maka aku redha. Sama juga kita dapat anak. Kita kadang-kadang kita aling, anak tak aling. Kita ni tok guru lah, orang panggil tok guru. Anak, berat anak ni. Baca Fatihah pun tak betul. Ya, barangkali ada sesuatu Allah nak ingatkan kita. Kamu mungkin boleh didik ramai orang, tapi kamu tak mungkin dapat didik anak kamu. Kerana yang memberi semua ilmu ni Allah, bukan kamu. Jadi kalau kita lah yang beri ilmu, maka anak kita lah alim sekali. Tapi banyak berlaku ulama-ulama, anak dia tak macam dia. Dan sebahagian langsung tak ikut jejak dia. Langsung tak ikut. Tak jadi alim macam dia dan tak ikut jejak dia. Demikian Allah Ta'ala takdirkan. Dan kita terima. Jangan kata orang alim Nabi pun, anak yang tak jadi Nabi, ramai. Dia Nabi, anak dia tak jadi Nabi. Bukan setakat itu, ada anak yang melawan ayah dia. Lawan Nabi. Berat. Sebagaimana Allah kisahkan Nabi Nuh. Supaya kita tahu, orang Arif tahu benda ni. Yang memberi hidayah Allah. Bila mana orang yang tersayang tidak mendapat hidayah, maka dia aku. Kita bayangkan Nabi Allah Nuh AS, dia bukan sekadar berhadapan dengan anaknya yang kufur, dia juga berhadapan dengan isteri yang kufur. Berat ujian. Berat ujian. Dan bagaimana kisah Nabi Lut bila isterinya mengkhianati dia. Bagaimana perasaan seorang suami dalam memikul beban dakwah yang berat. Tapi lihat orang Arif Billah, dia faham benda tu. Bila Allah beritahu melainkan isteri kamu, dia termasuk di kalangan orang yang dimusnahkan. Tuan-tuan, Nabi Lut tak kata ya Allah itu ke isteri aku, itu tak ada. Tenang. Sebab dia memahami takdir Allah. Dia tak kata ya Allah boleh tak selamatkan dia, aku kan Nabi. Tak, dia dah terima. Dia faham bagaimana aturan Allah.
So, ada benda memang boleh selamat, ada benda memang tak boleh selamat. Kita faham. Orang yang biasa dalam tawari, dalam permasalahan tersebut, musibah, dia tahu ni boleh selamat, tak boleh selamat, tak apa. Ini memang tak boleh buat apa, yang ni okey lagi. Dia faham. Dalam perjalanan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita belajar daripada orang arif billah. Mereka telah menjadikan dunia ini syurga, dan mereka juga mengetahui bagaimana dunia ini boleh menjadi neraka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang awam bagi kita kiamat, bukan bagi Syekh Abdul Qadir lah, bagi kita, saya cakap kita, kiamat inilah hisab. Allah akan tanya semua amalan kita. Tapi orang arif billah, kiamat itu bukan hisab, tapi mu'atabah. Apa maksud mu'atabah? Sungutan, celaan. Apa maksud? Tentang kita ni tak bersedia sangat dengan kiamat. Tak bersedia. Walaupun kita percaya, tak bersedia. Sebab itu amalan akhirat kita tak banyak. Tak bersedia sangat. Tapi ada kategori orang, dia terlebih bersedia. Dia terlebih bersedia. Bersungguh-sungguh dia dari mula sampai akhir. Sehingga dia tak langsung mengambil apa pun bahagian dunia dia. Kerana terlalu sedih, takut, dia menangis. Maka Allah Ta'ala akhirat kelak, Allah mencela mereka juga. Allah kata, bukankah aku ni pengampun, yang kamu terlebih sangat ni, kenapa? Dia macam gini tuan-tuan sekalian. Kalau sekiranya ada budak nakal, ada anak nakal ni, kita pun nak marah anak kita. Oh, kalau nakal tak dengar cakap ayah, kita pun pukul dia, rotan. Kita marah semua kesalahan dia. Lepas tu kita ada anak seorang lagi, dia tengok abang dia kena pukul, dia nangis juga, takut kena pukul. Kau pula apa salah nangis? Tak salah pun nangis apa? Kena marah sebab nangis. Yang ni kena marah sebab nangis. Yang ni kena marah, kenapa nangis? Kau buat salah apa? Yang kau nangis? Kadang-kadang anak-anak kita ni kan, kita pukul abang yang salah, adik dah menggigil nangis, dia yang nangis teruk lagi. Padahal dia tak salah. Dia pula kita sayang bongsu. Bila dia punya nangis macam dia kena pukul, dia salah. Akhir kita cela dia. Yang adik nangis apa adik? Apa tak pukul adik? Kenapa nangis lebih? Kita marah dia nangis. Yang ni kita marah dia sampai nangis. Itu perumpamaan. Tetap ada hamba-hamba Allah, Masya Allah, mereka punya takut. Walaupun kesalahan kecil, mereka minta ampun sungguh-sungguh. Diceritakan Sufyan Ats-Tsauri, dia dalam hidup dia memang kuat menangis. Maka orang pun mimpi dia. Yang mimpi satu benda yang anugerah Allah pada kita, pada orang beriman. Kerana kelak orang beriman akan dihiburkan dengan mimpi. Ketika mana orang lara dihiburkan dengan maksiat. Bila maksiat sudah menyeluruh, maka orang beriman tertekan. Bila mereka tak boleh mengubah. Sebab kecenderungan orang hari ini, bila memilih pemimpin, bukan memilih pemimpin yang menghidupkan agama, yang boleh memenuhi syahwat, okey. Sebab itu janji pemimpin semua janji syahwat. Tak ada janji untuk tegakkan agama Allah. Tak ada. Mana pemimpin yang rakyat pilih, apa yang kamu boleh beri pada saya? Mereka tak tanya apa yang kamu nak buat untuk agama Allah. Pemimpin yang nak memperkasakan agama Allah, ini ditolak. Sebab manusia telah dipenuhi syahwat. Kita cuma tanya, kita boleh dapat apa, berapa banyak duit dapat, macam mana boleh selesai masalah ekonomi. Kita tak nak pun pemimpin yang boleh selesaikan masalah kubur kita, atau masalah akhirat kita. Apakah kamu akan memberi syafaat kami akhirat kelak? Itu kita tak peduli. Kita lupa pemimpin ni benda besar akhirat kelak. Nanti kita dipanggil bersama pemimpin kita. Siapa yang melantik mana pun pemimpin, mereka akan bersama dengan pemimpin itu sampai akhirat kelak. Allah cerita dialog pemimpin dengan orang yang dipimpin. Kalau kita silap pemimpin, dengan kita kena. Sebab kita dah sokong dia, dasar dia, kita juga memikulnya. Maka bila kita katakan pemimpin ini bertakwa, maka kita juga dapat perkara yang baik daripada dia. Itu asasnya. Jadi bila kita bawa kisah Sufyan Ats-Tsauri, duduk menangis, sungguh-sungguh dia takut dosa yang dia lakukan. Jadi seorang pun bermimpi, jumpa dia, apa yang Allah lakukan padamu? Maka katanya, Allah marah aku. Allah kata, hei Tsauri, bukankah aku pengampun? Yang kamu duduk lebih-lebih nangis kenapa? Kamu tak malu ke antara sifat aku ni pengampun, penyayang?
Ya, sebab itu tuan-tuan sekalian, bila Rasulullah ditegur oleh Allah, bila Nabi SAW melihat sahabat-sahabat ketawa, Nabi kata, yang kamu ketawa kenapa ni? Kamu tak ingatkan Allah? Kamu tak ingatkan azabnya, nerakanya? Sahabat pun terdiam. Lalu Jibril turun beritahu, wahai Muhammad, Allah memberitahu, kenapa kamu jadikan hamba-Ku berputus asa dengan rahmat Allah? Bukan bermakna kalau beribadat kepada Allah tak boleh ketawa. Kerana mereka perlu mengetahui rahmat Allah yang menjadikan mereka boleh ketawa. Semenjak hari itu Rasulullah tak tegur sahabat yang ketawa. Bukan Nabi duduk. Emang Nabi ketawa bersama mereka? Nabi ketawa bersama dengan mereka? Atau Rasulullah menunjukkan ketawa sebab mereka ketawa? Artinya Rasulullah dengar apa yang mereka buatkan. Ya, dulu-dulu Nabi tak benar. Apa ini dunia-dunia, jangan. Kamu belum tahu hisab macam mana ni, kenapa ketawa-ketawa? Seolah macam agama ni macam keras. Bila seorang beragama, jangan ketawa. Senyap. Kita cuma menangis. Sampai jiwa kita tegang. Oleh dalam agama ni ada fushah. Akhirnya Nabi SAW, mula kita katakan, keadaan-keadaan dia ada fushah ataupun kelapangan dalam hidup, Nabi biarkan. Bila Aisyah, ya Rasul, aku nak tengok tu si Habsyi menari, silakan. Nabi jadikan bahunya sebagai tempat tongkat dagu Aisyah. Tengok, dah puas? Belum, sikit lagi. Tengok. Untuk menunjukkan agama ni ada fusah. Fusah maksudnya ada kelapangan. Ada waktu gurau senda, ada waktu kita nak main-main. Tak ada masalah, silakan. Waktu kita seronok. Bukan makna agama ni tegak sehingga kita tak boleh buat apa, duduk masjid 24 jam. Bukan begitu. Tegang tu. Tegang. Ya, pada permulaannya Rasulullah SAW serius hal itu. Tapi bila Jibril beritahu, ada kelapangan. Maka kelapangan itu diberikan. Dan para ulama memahaminya. Mereka bila bercakap tentang agama sekian-sekian, ya, ada keseriusannya. Tapi ada waktu senyuman mereka. Ada waktu ketawa mereka. Ada waktu gurau senda mereka. Untuk beritahu, ya, ada ruang kita ketawa. Walaupun kita beragama, tidak ada yang menghalang untuk kita ketawa, bergurau senda, atau bertepuk tampar sesama kita. Sebagaimana Rasulullah cerita, bagaimana diceritakan pada sahabat, mereka bila bergurau siap baling buah tebikai, baling kulit-kulit tebikai, baling sama-sama mereka. Tapi bila sampai peringkat yang serius, ini peringkat hal-hal serius, mereka orang yang serius. Lepas tu gurau balik. Mereka juga kaki gurau. Maksudnya bergurau macam biasa. Dia siap ambil ni, kalau dah makan tebikai dia lebih tu siap baling. Panggil mang sini, bawa tak boleh. Yang ni pun baling. Macam orang baling snow, baling apa. Membaling, salah satu cara kita bergembira. Kita suami isteri duduk baling, kita duduk baling bantal-bantal. Kalau gembira lah, kalau tak suka baling pinggang. Laki baling bantal, bini baling bantal. Ya, itu tak salah. Bukan baling-baling ni memang sahabat dah buat, main baling-baling. Menjadikan keseronokan. Ya, kadang-kadang ada waktu cakap seronok, ada waktu main baling tu seronok. Jadi dalam keseriusan agama tidak menghalang gurauan. Sebab itu bila Sufyan Tsauri, Allah tegur, yang kamu serius sangat kenapa? Jangan serius sangat. Dia ada waktu kamu tenang. Sebab itu disebut kiamat bagi orang macam kita, orang awam, muhasabah. Ini hisab. Sebab kita banyak gurau daripada serius. Mereka bagi orang yang dekat dengan Allah, orang arif ini, ialah teguran Allah pada mereka. Kerana mereka terlalu serius. Sehingga Allah turun ayat, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah segala kelebihan yang akan membantu akhirat kamu, tapi dunia jangan tinggal. Dek seriusnya sahabat cari akhirat, sebagainya meninggalkan dunia. Jangan ambil dunia. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Ini bahagian kamu di dunia, sila ambil. Akhirnya para sahabat mula mengambil bahagian-bahagian mereka di dunia. Selama ni mereka tak nak ambil. Bagi mereka, kami cuma nak akhirat fully. Tak ada bahagian dunia, silakan. Maka sebagian mereka makan yang sedap-sedap, memakai pakaian yang baik-baik, sebagian mereka punya kenderaan yang baik-baik. Semua citra itu berubah, tapi dalam kerangka yang tidak dilarang oleh Allah. Begitu orang-orang arif ditegur oleh Allah SWT. Baik, bila Syekh Abdul Qadir dia bahagi kepada kita tentang dua sifat manusia, kalangan orang mukmin dan arif. Baik, secara keseluruhan,
para ulama membahagikan manusia yang hidup kat dunia ini ada 4 golongan. Satu golongan yang taat dan juga gembira hidup di dunia. Ta'i'un wa sa'id. Dia ni orang patuh pada segala perintah Allah dan dia gembira. Dia dapat nikmat yang macam-macam, dia nampak happy senantiasa. Satu lagi orang yang beriman tapi tak gembira, ta'is. Ta'i'un wa ta'is. Dia ni beriman bagus, sembahyang semua bagus, tapi dalam hidupnya tak gembira. Dapat isteri masalah, dapat suami masalah, anak masalah, tak gembira. Tapi bagus masjid, surau bagus, tapi muka ketak je kita nampak, tak happy. Dunianya tak banyak dia dapat. Sentiasa dia dalam keadaan nampak struggle, tapi dia tak. Ini panggil ta'i' wa ta'is. Dia tak, tapi hidupnya tak gembira. Dan yang ketiga, asin wa sa'id. Orang yang buat maksiat tapi dia gembira. Dia tengok orang ni tak pernah semayang, tak pernah tutup aurat, tapi dia happy. Pergi sana, pergi sini, dengan suami dia baik, dengan bini dia baik. Happy sentiasa. Tapi dia tak taat pada Allah. Tudung tak pakai kalau perempuannya. Kalau lakinya pakai seluar pendek. Semayang memang tak pernah lah. Cerita hukum akam tak pernah peduli halal haram, dosa pahala. Tapi hidupnya bahagia. Kita tengok dia romantik. Setiap masa romantik. Setiap masa boleh kejar-kejar, berlari-lari. Tak mana pun nampak dia happy. Orang pun cemburu tengok dia happy. Walau dia abaikan semua perintah Allah. Ini golongan ketiga. Golongan keempat, yang buat maksiat, asin wa ta'is. Dia buat maksiat, hidupnya penuh penderitaan. Baik, Allah sebut semua golongan ini dalam Quran. Bila kita baca surah Hud ayat ke-105, Allah menyebut tentang manusia. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di kalangan manusia itu ada yang celaka, ada yang bahagia. Baik, di sisi Allah, pembahagiannya di sisi Allah akhirat kelak cuma bahagia atau celaka. Maksud bahagia syurga, celaka neraka. Tetapi bila Allah letak di dunia pula, dia jadi 4 macam tadi. Ada orang saya katakan dia taat pada Allah, dia mendapat segala kemudahan hidup di dunia. Dia tenang, tak ada apa. Isteri dia baik, anak dia baik, kawan-kawan dia baik, rezeki dia baik, segala-galanya baik. Kita tak nampak dia ni tak terkalah, dia ni nampak orangnya Masya Allah, jaga masjid, jaga surau, tapi duitnya juta-juta, hidupnya senang. Tak nampak susah. Tak nampak kan? Orang beriman kan patut diuji. Susah bagi setengah mereka, tak. Dia nampak senang hidup. Macam di kalangan sahabat tu ada jutawan-jutawan yang okey, tak ada masalah, tak jejas langsung hubungannya dengan Allah. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa di kalangan orang beriman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, siapa yang melakukan amal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman pada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik baginya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 97. Siapa dekkan dia taat pada Allah, maka Allah mudahkan seluruh urusan dia. Masya Allah, dia ada kawan baik, isteri baik, anak baik, kawan baik. Kat mana dia nak pergi pun dengan mudah disambut dengan baik. Dia orang ni baik. Ini Allah sebut dalam Quran. Dapat kehidupan yang baik. Satu lagi, dia ni bagus orang beriman, tapi ujian dia banyak. Isteri dia masalah, anak masalah, kerja masalah, duk kena buang kerja, lepas buang kerja, buang. Kuliah dia gaji, tahu-tahu kan. Lama hari ni tengah kuliah, biasa kuliah balik cabut awal, kena buang kerja dah saat. Dia buang kerja. Ngah makan, kenapa balik awal? Bini saya saat tak boleh, bukan macam bini orang lain, saat kena marah balik lambat. Bini ustaz tak apalah, lesen besar belakang ni, duduk pukul 10, tak apa. Boleh. Dia tak macam tu. Dia ada masalah, isteri dia, anak-anak dia, semua ni kena. Baik, kalau dia ada angkat dan begitu, iman dia dah cantik. Tapi ujian dunia kenapa dia dapat? Ada 2 sebab. Yang pertama, kerana Allah nak angkat darjat dia. Benar, Allah nak angkat darjat. Dia dapat isteri yang tak baik, suami tak baik, anak tak baik, atau kawan-kawan tak baik, tapi dia struggle untuk terus membimbing mereka. Allah nak beri pahala banyak pada dia. Yang kedua, atau sebabnya kerana dalam ketaatannya ada kecacatan.
maka Allah sedarkan dia. Saya semayang, kenapa tak macam ustaz? Saya semayang juga, kenapa tak macam dia? Mungkin semayang kamu cacat. Betulkan solat. Saya pun ngaji Quran juga, tapi kenapa tak? Bukan kata ahli Quran tak akan miskin dan sebagainya. Ya, mungkin cacat kamu baca Quran. Cuba betulkan. Mungkin kamu tak ada tadabbur. Mungkin ketaatan kamu tadi kamu tak buat dengan sempurna. Akhirnya Allah hukum kamu untuk menyempurnakan taat. Tuan-tuan, bila kita buat taat, Allah akan sempurnakan kita dengan dua cara. Wa imma disempurnakan taat kita dengan musibah. Maka sempurna taat kita. Ikut semayang kita takkan mana sangat semayang kita. Tapi Allah datangkan musibah, maka sempurna ibadat tu. Sebab disebut dalam hadis, Allah letakkan manusia pada satu darjat. Kalau dia tak sampai dengan ibadatnya, maka Allah akan lengkapkan dengan musibah. Jadi bila orang tanya, Ustaz, saya ni musibah banyak macam mana? Awak perbanyakkan taat. Barangkali awak kurang taat sehingga Allah datangkan musibah untuk mengangkat darjat awak macam ditetapkan. Banyakkan taat. Awak kena banyak semayang banyak, itu banyak ini. Maka Allah lindungi awak daripada musibah. Banyakkan taat. Ia melindungi kita. Wa imam saya sebut tadi, ada orang taat tapi hidup susah, sama ada Allah memang nak uji dia untuk angkat darjat, atau memang ada kecacatan dalam ibadat. Sebab awak ni duk masalah dengan bini, sebab awak tak ajak isteri awak ke kuliah. Cuba awak ajak, sehingga isteri awak dapat berkawan dengan orang kuliah juga. Barulah dia balik sambil lewat dengan awak. Awak balik pukul 11, dia pun pukul 11, sebab dia pun ada geng sembang dia. Sebab awak tak didik anak awak untuk sama-sama macam awak. Okay, kita pun buat anak-anak ke kuliah, akhirnya dia pun jadi baik. Okay, kesilapan kita pun dibaiki. Akhirnya kita rasa balik ketaatan, kita rasa tak ada masalah hidup. Seperti saya, bila ada suami atau isteri kata, Ustaz, saya yang buat ibadat, dihalang banyak. Saya kata, bawa bersama pasangan kamu untuk beribadat. Bawa bersama. Barulah kamu akan rasa tiada halangan dalam ibadat. Kita ni tuan-tuan, biar jadikan pasangan kita, dia punya hobinya sama macam kita. Jangan berlawan. Bila berlawan tu jadi susah. Kita memang minat kuliah, dia tak minat. Dia minat Hindustan. Dah, kacau kita. Kacau kita TV. Kita nak tengok, tanyalah ustaz. Dia nak tanya orang lain, tak nak tanya ustaz. Dah susah. Dah TV satu dah gaduh. Sebab kita tak bawa pasangan kita pada hobi yang sama. Kita tak bawa anak-anak kita pada hobi yang sama. Akhirnya kita bermasalah. Jadi kita kena didik dulu. Dan ini bahagian orang taat. Yang ketiga, ada orang derhaka, tetapi dia bahagia sangat-sangat. InsyaAllah kita tengok dia ke sana, ke sini, tak langsung tak kurang nikmat. Orang ini Allah sebut dalam Quran. Golongan-golongan yang disebut dalam hadis, siapa yang kamu tengok buat maksiat, lalu dia terus dicurahi dengan nikmat, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Apa maksud istidraj? Nikmat yang Allah beri untuk dia terus sesat. Dan ini Allah sebut dalam Al-Quran. Kita baca, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Bila mereka lupa dah pada kami dan lupa dengan peringatan kami, kami berikan kepada mereka semua nikmat dunia. Beri semua. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami beri semua nikmat dunia. Kami maksimumkan untuk mereka. Hatta idza farihu biha, ketika mana mereka benar-benar seronok dengannya, kami ambil mengejut. Supaya dia punya deritanya luar biasa. Yalah, tuan-tuan, dia dulu dengan suami dia macam belangkar, seronok. Allah uji, ambil suami dia. Gila dia. Sebab dia tak ada benda yang menjadikan dia berharap pada Allah. Allah ambil anak dia, habis derita dia. Itu kita dengar orang yang kaya raya, bilioner, Allah pun ambil apa? Kesihatan dia. Ni duit dalam bank 7 bilion. Ambil kesihatan, Allah bagi kanser dah habis. Faizahum mublisun, dah mereka dah putus asa. Kami tak boleh buat apa-apa. Ni orang kaya di dunia. Kekayaan 200 bilion USD. Tak kaya. Allah ambil isi dia, cerai rumah tangga dia. Hilang kebahagiaan dia. Ketika mana orang nampak dia bahagia, bini bahagia, akhirnya rumah tangganya hancur. Ini Allah sebut, akhadnahum baghtatan fa izahum mublisun. Kami akan ambil nikmatnya mengejut sehingga dia berputus asa dengan kehidupan dia.
Jadi jangan heran tuan-tuan orang yang buat maksiat. Sebab kelak semua nikmat tu akan hilang. Jadi bila hilang, tengok dia menggelupur macam mana. Menggelupur dia. Sebab dia cuma harapkan hidup di dunia, bukan di akhirat. Bagaimana bila diambil mengejut, nanti pulang ke kubur tak ada apa-apa. Dan golongan keempat, orang yang derhaka dan dia memang susah. Dia tak sembahyang, dia tak semua benda ni. Dia rezeki pun susah. Dia pun hidup miskin, rumah pun buruk, semualah susah belaka. Orang pun benci tengok dia. Bila dia minta tolong, orang pun tak percaya dia, malah tolong dia. Tuan-tuan, dia ni derhaka pada Allah dan susah. Sebab tu jangan hairan kita jumpa ada orang miskin tak sembahyang, tak nak sembahyang. Even kalau kita suruh dia solat, tak nak dia. Dia derhaka dan dia susah. Kerana Allah sebut dalam Quran tentang golongan ini, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling daripada perintahku baginya kehidupan yang sempit. Maka selamanya dia akan sempit sehinggalah dia mati. Orang pun tak boleh mayat ditanam kat mana, orang tak boleh. Tak ada orang hadir, tak ada pun orang kesian nak hadir solat jenazah. Dia seorang hamba Allah. Dia ni memang kita kata sebut tak buat semualah benda ni, semayang bang tak. Condang dengan dadahnya pula. Semua. Dengan masalah dengan orang kampung, curi, ragut. Tiba dia mati. Mati muda. Tak ada seorang pun orang kampung hati. Akhir geng dia pakai tanam macam tu je. Gali lubang tanam. Cuma nampak ini mayat yang perlu ditanam. Langsung fikir semayang dan sebagainya. Akhirnya benda tu orang tahu. Siapa macam tu pengabaian dia. Ni geng-geng dia ni sama-sama kaki dadah ni. Kalau tengok kawan mati, bini pun sama. Akhir gali lubang tanam macam tu je. Bayangkan bagaimana bila kalangan orang yang dirhaka, dia buat masalah, Allah jadikan kehidupan susah, mati dia pun susah. Tak ada orang nak hadir pun nak solat, tak ada orang simpati. Melainkan kerana tanggungjawab agama. Dah tanam tak ke bumi, tak solat, tak boleh, kena gali balik. Gali balik, kena mandikan balik. Kerana tanggungjawab fardu kifayah. Kalau ikut gerang orang kampung tu, biar dia. Dia dah tanam, Ustaz, kita biar je, buruk macam tu. Tapi tanggungjawab fardu kifayah. Sebab itu Islam ajar, macam mana pun kita benci, kita ada batasan dia. Kalau dia Islam, macam mana pun Islam dia, contoh secara derhaka dia, kita kena mandikan dia. Solat walaupun seorang. Jadi seorang lah solat. Pada yang mani mayat tu dia solat. Orang kampung tak nak solat. Dek marah orang kampung. Dan ni kelompok manusia yang ada atas dunia ni. Ada yang taat, senang hidup dia. Ada yang taat, susah hidup dia. Ada yang derhaka, senang hidup dia. Ada yang derhaka, susah hidupnya. Maka semua ini ujian-ujian dan juga petanda-petanda kepada orang itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.